Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-44. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik rawahu Muslim. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu sangat baik. Dia tidak menerima malaikat apa yang baik. Sesungguhnya Allah memerintah orang-orang yang beriman dengan apa yang ia perintahkan dengannya akan rasul-rasul. Maka firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Rasulullah menyebut kisah seorang yang musafir sehingga kusuk masai rambut dan berdebu badan pakaiannya. Menadah kedua tangannya ke langit, wahai Tuhan, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana hendak diperkenankan permohonannya itu? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga berkait dengan amanahnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam menyampaikan ajaran Allah. Dan Allah juga memerintah yang terbaik kepada manusia. Semua yang halal adalah baik, semua yang haram mendatangkan mudarat. Tidak ada yang haram yang baik. Kalau ada orang kata haram ni baik, itu bohong, karut. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha kesian dan sayang kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah dibahagikan 100 bagi. 1 bagi itulah menjadikan binatang buah tidak makan anaknya. 99 lagi Allah Ta'ala simpan di sisinya untuk dikurniakan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Di antara rahmat Allah yang tidak terhingga ialah menurunkan hukum halal dan haram. Yang halal mesti baik, yang haram mesti mendatangkan mudarat kepada diri manusia dan kehidupan mereka. Allah Ta'ala memerintah kepada orang-orang yang beriman dengan perintah yang sama kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Cuma Rasul-Rasul ditambah lagi dengan perintah yang berat yang tak diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya Rasul-Rasul Nabi kita Muhammad SAW wajib sembahyang tahajud. Kita tak wajib sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak diwajibkan kepada kita. Kita sembahyang 5 waktu saja. Di antaranya yang kita tengok bagus, sedap, Nabi boleh berkahwin lebih pada 4. Ramah boleh berkahwin seramah-ramahnya. Ini ujian yang dahsyat. Allah Ta'ala jadikan Nabi nafsu dia lebih pada orang lain, tetapi akal dia lebih bijak pada orang lain.
Dia dapat menahan nafsu dia lebih pada orang lain. Dan Nabi juga wajib berlaku adil, tidak zalim sekali-kali. Untuk mengajar bagaimana Nabi mengawal nafsu dia, dan Nabi berlaku adil terhadap keluarga dia, tak boleh banding dengan orang lain. Di sinilah maka Rasul-Rasul mengatasi malaikat-malaikat yang muqarrabin. Malaikat-malaikat yang muqarrabin tak boleh lawan dengan Rasul-Rasul. Malaikat ni tak ada nafsu, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan, tidak makan, tidak minum. Rasul ni makan minum. Lelaki pula nafsu dia kuat, tapi dia boleh tahan nafsu dia. Tuhan beri pada dia kuasa pemerintahan yang hebat, macam Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kerajaan dia besar, tidak ada tolak banding. Memerintah manusia, memerintah jin makhluk yang gaib, memerintah binatang, termasuk burung yang terbang di udara yang tak boleh dikawal, berada di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaupun begitu besar urusan dia, dia tidak meninggalkan ibadat. Sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lawan dengan rasul-rasul ini. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul pada seluruh alam. Dia beri kepadanya harta yang banyak. 1/5 daripada ghanimah boleh ke Nabi. 1/5 daripada faid sebahagiannya kepada Nabi. 1/5 daripada hasil lain pada zakat boleh kepada Nabi. Bayangkanlah banyaknya harta Nabi ini, tetapi Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan miskin, dalam keadaan baju rantainya digadai kepada seorang Yahudi yang bukan Islam. Miskin walaupun harta dia banyak. Kita kalau harta banyak ngabi hawa lah. Tidak. Ini Rasul-Rasul alaihi wasallam. Walaupun diberi kepada dia lebih pada orang beriman, tapi di sana Allah Ta'ala perintah pada orang beriman mengikut qadar kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan kepada seorang melainkan apa yang dia mampu. Perintah yang sama juga perintah kepada Rasul-Rasul. Rasul ditambah lagi dengan lebih berat. Dalam riwayat yang disebut, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai Rasul-Rasul, makanlah kamu dan beramallah yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang saleh. Itu ada ayat Quran. Dalam riwayat hadis, dalam hadis 40. Menegahkan lagi sama saja perintah Allah kepada orang beriman dan perintah Allah kepada Rasul-Rasul, bahkan Rasul lebih berat. Dan menyatakan juga ketaatan seseorang kepada Allah Ta'ala berkait dengan dimakbulkan doanya ataupun tidak. Orang yang Tuhan terima doa dia ialah orang yang taat pada Allah Ta'ala. Di antaranya yang memakan makanan yang halal. Di sini Nabi SAW menceritakan, tak disebut nama orangnya. Ada seorang yang banyak musafir cari warah-warah, mengadakan hubungan silaturahim mengikut satu riwayat. Baiknya dia ni berjalan ke sana kemari cari warah-warah, sahabat anda sampai kotor baju, dak nak sikat rambut, bergeseng rambut. Baiknya dengan orang, tapi makanan dia haram, minuman dia haram. Sejak kecil ibu bapa dia duduk tanggung dia dengan makanan yang haram. Orang yang berdoa pada Allah Ta'ala, doanya tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan lid-du'ai janahan, aklul halal wa sidqul maqal. Doa itu ada dua sayap. Doa kita dia naik menghadap Allah dengan dua sayap. Kalau tak ada dua sayap ni, doa tak diangkat. Iaitulah aklul halal, makan yang halal, wasidqul maqal, dan bercakap yang benar. Ini dua perkara. Orang yang perkenankan doa, orang yang bercakap betul, tak bohong, dan orang yang makan makanan yang halal. Tak disebut di sini satu lagi, orang yang Tuhan perkenankan doa,
ialah orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim walaupun dia kafir, Tuhan terima doa dia. Ini kerana Tuhan nak sekat supaya jangan berlaku zalim di kalangan hamba. Kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama wa la tazzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku jadikan zalim itu haram bagi diriku, dan aku haramkan di kalangan kamu. Jangan kamu berlaku zalim. Jangan buat zalim kepada orang. Allah Ta'ala kata jangan buat zalim. Zalim ni haram. Kita ngaji sifat 20 tak ada, dan sifat 20 ni adil, wajib bagi Allah Ta'ala. Itu kita mengaji tak habis, tak sempurna. Sifat Tuhan ni bukan 20 tu saja. 20 tu contoh. Kita kena faham semua sifat kesempurnaan adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Contohnya 20 sifat. Yang sempurna banyak. Dia antaranya adil. Adil wajib bagi Allah Ta'ala. Mustahil, zalim mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sangat marah kepada orang yang zalim. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Jangan kamu cenderung pada orang zalim, nanti kamu disentuh oleh api neraka. Bukan saja buat zalim, setuju ke orang zalim pun tak boleh. Kalau setuju ke orang zalim, boleh jadi masuk neraka sama-sama dengan dia juga. Di sinilah bila Nabi SAW nak lantik Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman untuk menolong Abi Musa al-Ash'ari, gubernur Yaman. Mula-mula Nabi tugas Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu dia, bertugas di Yaman. Setelah Nabi mahu Ali bersama dengan dia, dia panggil Ali balik ke Madinah. Dia hantar Abu Musa al-Ash'ari. Setelah Abu Musa duduk Yaman, walaupun Abu Musa ni alim dah, Nabi hantar sahabat yang alim, Mu'ad bin Jabal, pergi ke Yaman. Belum dihantar, Nabi tanya, wahai Mu'az, kalau mari masalah bagaimana nak jawab, nak hukum? Kata Mu'ad, dengan kitab Allah. Kalau tak ada dalam kitab Allah, bagaimana? Mu'ad kata dengan hadis Rasulullah. Kalau tak ada dalam hadis aku, dalam hadis Rasulullah, saya berijtihad. Kata Mu'ad, saya tidak menyimpang. Berijtihad, mengkaji dengan bersungguh, dengan mendalam, berpandukan petunjuk Quran dan hadis, walaupun tak ada dalam hadis. Nabi kata, alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulullah bima yurdi Rasulullah. Syukur segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diradai oleh Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Mu'az, bila engkau pergi ke Yaman, di Yaman tu ada golongan ahli kitab. Ahli kitab ni ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Mereka ada kitab tapi tak masuk Islam, menunjukkan mereka tahu tentang Nabi-Nabi, cuma mereka tak masuk Islam. Bila engkau berjumpa dengan mereka, ajak mereka dengan 2 kalimah syahadah. Ajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Ajak mereka masuk Islam. Setelah mereka mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu kepada mereka Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Setelah mereka menunaikan sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka diambil sebahagian harta orang-orang yang kaya untuk dibahagi kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, kata Nabi. Kemudian Nabi sebut, wa iyyaka wa karaim amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada hijab, tak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang kena zalim, kalau dia berdoa, Tuhan terima doa dia. Walaupun setengah ulama kata walaupun dia seorang yang kafir. Bila mau pergi di sana, ambil harta. Orang Islam ambil zakat, orang bukan Islam ambil jizyah ataupun ambil kharaj.
Ambil hasil tu jangan ambil hak dia sayang sekali, mu ikut suka mu dia rabuk, aku nak ni ambil kami, tak boleh, biar dia beri sendiri. Kau pandai dia lah, nak beri hak kuru ke hak gemuk ke, ikut pandai dia, hak sederhana ikut pandai dia. Jangan mu menentukan aku nak ni jadikan zakat, aku nak ni jadikan cukai, tak boleh, biar dia serah sendiri. Kalau mu ambil benda yang dia sayang melebihi, tiba-tiba melebihi harganya, itu ada zalim. Takut doa orang kena zalim, kerana tidak ada dinding antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini menunjukkan bahawa doa yang kena zalim juga diperkenankan oleh Allah, walaupun dia seorang ahli maksiat, walaupun dia seorang yang bukan Islam. Di sinilah pemerintah Islam berlaku adil, sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita adil, jangan takut kat doa.